130 kes keganasan rumah tangga direkodkan menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP yang mula dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Justru Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO mengesyorkan 6 cadangan kepada kerajaan bagi membantu lebih ramai mangsa yang ketika ini berdepan tekanan berterusan. Berdasarkan rekod WAO juga, terdapat peningkatan 44% kes dalam tempoh Februari hingga Mac lalu. Salina Zakaria ada laporannya. Ini barang siapa? Takkan barang aku pula? Bukan barang kau ke? Mama! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati lagi kasihi Dr. Fatihah pensyarah kami bagi subjek pengurusan pengenalan komuniti semester 2. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang termasuk diri saya akan membentangkan laporan tugasan kumpulan kami iaitu tahap pengetahuan masyarakat terhadap keganasan rumah tangga di Malaysia. Seperti yang diketahui, isu keganasan rumah tangga merupakan salah satu jenayah yang serius yang semakin membimbangkan masyarakat pada masa kini, di mana saban tahun dilaporkan semakin meningkat di negara kita. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, majoriti mangsa kes keganasan rumah tangga adalah golongan wanita. Perkara ini berterusan dengan penularan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia semenjak akhir tahun 2019 telah menyaksikan sejarah terbesar pada abad ini dengan peningkatan kes KRT ini berlaku. Hal ini juga dibuktikan melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berkuat kuasa pada 18 Mac lalu. Walau bagaimanapun, perkara ini tidak boleh dipandang remeh oleh semua lapisan masyarakat. Oleh itu, jiran tetangga merupakan ahli yang terdekat yang boleh membantu untuk membendung kes keganasan rumah tangga di komuniti mereka dengan bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan bantuan. Seterusnya, kami akan menyatakan faktor-faktor serta kesan yang berlaku akibat daripada kes keganasan rumah tangga ini. Daripada kajian ini, kumpulan kami telah memperolehi beberapa punca yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga pada masa kini. Antara punca utama berlakunya keganasan rumah tangga ini ialah disebabkan oleh sikap kurangnya tahap pengetahuan wanita berkaitan hak dalam undang-undang dan hak-hak yang boleh dituntut oleh mereka. Jadi, ada sesetengah pihak yang memandang isu ini sebagai perkara yang remeh dan bukan satu kesalahan yang berat, dan ada yang tidak sedar bahawa mereka merupakan mangsa fizikal serta seksual oleh pasangan mereka sendiri. Tahap pendidikan ini akan dikaitkan dengan pengetahuan sesetengah mangsa yang beranggapan kalau tindakan negatif suami ini sebagai satu takdir hingga menyebabkan para isteri tidak mengambil langkah untuk mencari jalan penyelesaian. Okey, seterusnya, faktor yang kedua ialah tiada persefahaman dan keharmonian dalam rumah tangga. Kerana ada pasangan yang menggunakan kuasa mereka untuk mengarah dan melarang pasangan mereka sesuka hati. Okey, sebagai contoh, ada setengah para suami tidak membenarkan isteri mereka bekerja. Kuasa ini disalahgunakan oleh para suami yang tidak bertanggungjawab untuk memastikan para isteri akur dan tunduk pada arahan yang diberikan. Keganasan yang berlaku di dalam rumah tangga telah memberi banyak kesan negatif kepada bangsa, sama ada kesan yang tidak boleh mendatangkan maut maupun kesan yang boleh menyebabkan maut. Antaranya, mangsa akan mengalami kecederaan fizikal iaitu mengalami kecederaan pada anggota badan akibat daripada perbuatan seperti memukul isteri, menendang, membaling objek yang keras seperti kerusi dan sebagainya akan menyebabkan tubuh badan mangsa menjadi lebam dan berlakunya keretakan pada anggota badan mangsa sehingga terdapat luka dalaman dan boleh menyebabkan kematian. Mangsa juga akan mengalami tekanan dan kemurungan yang berpanjangan, di mana individu yang sering dijadikan mangsa penderaan akan lebih mendiamkan diri dan mengasingkan diri mereka daripada semua orang. Hal ini kerana mangsa telah diugut oleh si pelaku supaya tidak menceritakan perbuatan penderaan ini kepada orang lain dan mangsa berada dalam situasi yang tidak selamat.
Oleh itu, mangsa akan mengalami kemurungan dan trauma yang berpanjangan sehingga bertindak untuk membunuh diri ataupun membunuh ahli keluarga terdekat, misalnya anak-anak mereka. Mangsa yang didera sewaktu mengandung juga akan mengalami keguguran kerana tidak dapat mengawal emosi dengan baik ketika mengandung. Keadaan ini disebabkan kerana mangsa selalu berada dalam ketakutan dan tidak lagi mampu untuk mengawal emosi dengan baik. Seterusnya ialah kesan jangka panjang terhadap proses pertumbuhan atau perkembangan anak-anak akan berlaku. Hal ini disebabkan oleh anak-anak yang membesar dalam persekitaran rumah yang kerap berlaku penderaan dan keganasan semasa mereka kecil akan berkemungkinan terikut dan melakukan semula terhadap keluarga mereka nanti. Mereka cenderung berkembang tingkah laku yang negatif yang menunjukkan tingkah laku luar kawalan seperti agresif dan antisosial. Anak-anak dapat dipengaruhi oleh apa yang berlaku di persekitaran mereka. Ketika keadaan ganas berada di puncak dan seseorang kanak cuba campur tangan, secara logiknya seseorang akan menyangka bahawa menyelamatkan anak mereka dari bahaya, ibu bapa akan mengawal diri mereka. Namun statistik menunjukkan sebaliknya. Dikatakan bahawa sekitar 50% pendera juga akhirnya mendera anak mereka. Kanak-kanak yang menyaksikan keganasan rumah tangga juga cenderung mengambil bahagian dalam aktiviti bermain risiko tinggi, penyalahgunaan diri dan membunuh diri. Akhir sekali, kesan keganasan rumah tangga ialah akan berlakunya penceraian dan perpecahan ahli keluarga. Penceraian akan memberi impak yang negatif terhadap semua pihak termasuk institusi rumah tangga, sama ada di pihak pasangan suami isteri maupun keluarga di kedua-dua belah pihak. Penceraian tidak akan memberikan keuntungan kepada sesiapa pun. Kesan ini juga akan dirasai oleh anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana jika berlakunya penceraian, anak-anak semestinya kurang kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa mereka. Anak-anak yang masih kecil dan mentah tidak lagi bersedia untuk menghadapi situasi keluarga yang bermasalah. Kesimpulannya, apabila keganasan rumah tangga disebut dan dibicarakan, tidak asing lagi bahawa wanita merupakan mangsa kepada isu keganasan rumah tangga ini. Hari demi hari, peratusan keganasan rumah tangga di Malaysia semakin meningkat. Terdapat terlalu banyak faktor dan punca yang menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga sehingga boleh mencetuskan pelbagai bentuk penderaan terhadap isteri. Oleh itu, amat penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mengetahui masalah atau isu keganasan rumah tangga ini bagi pengetahuan umum kita. Hal ini kerana persepsi masyarakat secara tidak langsung dapat dijadikan pengukur kepada keganasan rumah tangga dan mampu membentuk tindak balas seseorang. Selain itu juga, keperluan campur tangan oleh pihak yang bertanggungjawab seperti kerajaan, badan bukan kerajaan (NGO), keluarga dan masyarakat berperanan penting dalam menyelesaikan masalah atau isu ini bagi membendung peningkatan keganasan rumah tangga di negara Malaysia ini bagi meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Dengan erti kata lain, mereka-mereka yang melibatkan diri bagi membendung masalah ini boleh dikategorikan dan disebut sebagai enabler, di mana mereka akan menukarkan masalah peribadi seseorang kepada masalah komuniti. Mereka akan membentuk satu tindakan bersama bagi menangani masalah tersebut di samping dapat memupuk sikap bekerjasama dan mewujudkan sense of belonging bagi membolehkan proses organisasi komuniti itu berlaku. Sebagai contoh, Angkatan Wanita Amanah Negara atau lebih dikenali sebagai AWAN mengambil perkara ini dengan serius berkaitan KRT yang berlaku dengan melancarkan minggu kempen hentikan keganasan terhadap wanita 2020 melalui Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 agar masyarakat sedar bahawa keganasan terhadap wanita merupakan perbuatan keganasan jenayah yang boleh dihukum menerusi Info Rakyat 2020. Justeru itu, sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang terlibat dalam isu keganasan rumah tangga ini untuk memperolehi kehidupan yang lebih baik dan harmoni bersama.